Berjaya ni dia ada pattern dia tau, ada pattern dia. So mungkin Cik Syukur boleh describe sikit apa pattern dia ni yang dia boleh nampak juga dekat orang lain yang berjaya dalam bisnes insurans ni ataupun dalam apa-apa bidang pun. Sebenarnya pattern dia ni ada kat situ juga. Dia jadi macam common. Sebab saya believe benda tu. Kan? Berjaya dia ada pattern dia. Success pattern kan, failure pattern. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar MJ? Baik. Sangat baik, amat baik. Oh yes. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Naim sharing tadi. So kalau kita tengok common denominator of success lah. Benda yang common pada semua orang yang sukses, orang yang berjaya ni. So kalau tengok pertama, kalau daripada observation saya lah, memang betul cara dia present tu, cara dia sampaikan tu, betul-betul daripada hati lah, kan. So saya percaya macam mana dia cerita tadi, macam tu jugalah cara dia present. Senang je. So kalau kita tengok cara kita present belum sampai macam tu, dia punya rasa semangat tu kan, maksudnya itu yang antara yang benda kita kena improve on presentation part. Kalau kita rasa sendiri pun rasa macam percaya tak percaya, kalau kita sendiri pun rasa macam susah nak convincekan diri sendiri untuk beli, kita sendiri pun rasa macam warisan ni nak buat apa dengan 250,000 ni. Cuba tanya kat diri kita kan, kalau kita sendiri pun rasa macam kalau aku tak beli kot. Kalau kita ada rasa macam tu, dan memang susah lah kita nak transfer benda ni pada kita punya prospek. Itu benda pertama lah. Okay, yang kedua, kalau kita tengok dia punya macam mana dia punya eager nak dapat something. Maksudnya dia memang ada clear purpose. So when the vision is clear, obstacle must give away. Sebab tu dia tak nampak obstacle walaupun obstacle tu ada. Saya percaya kita semua sini pun macam-macam obstacle ada. Tapi beza dia ialah kita nampak obstacle ataupun nampak vision kita. Sebab tu part time ke full time ke, sebenarnya tak ada apa beza kecuali dekat mindset tadi tu. Dan of course full time dia ada advantage dari segi masa. Sebab saya pun pernah part time dan lama jugalah. Agak lama lah. Pada zaman saya tu, saya paling lama lah pada zaman saya. Tapi zaman sekarang dah ramai lagi lama. Kan? So memang saya pun pernah rasa macam tu, perbezaan antara part time dan full time. Sebab tu memang pertama mindset tu beza. Sebab dulu kalau Naim dia memang suka bercerita dengan orang, kan? Suka jumpa orang. Saya terbalik. Saya pernah selalu share dengan ejen saya, antara saya punya mindset masa saya nak start habis belajar nak bekerja dulu ialah nak cari kerja yang tak payah jumpa orang. Kalau boleh jumpa komputer je tiap hari. Nampak? So saya ada cabaran berbeza kat situ. Masa saya start tu, nak menukar itu pun dah satu masalah pada saya. Tapi sebab balik pada obstacle must give away tadi tu, sebab kita ada vision. Sebab tu saya berjaya convincekan diri saya, saya kena buka saya punya minda ni, untuk buat sesuatu yang mungkin saya tak suka. Sebab tu saya percaya tak semua orang mungkin macam Naim, hobi dia jumpa orang dan suka berkawan. Kan? Mungkin ada kita kat sini memang itulah antara yang susah pada kita. Nak bercakap, nak bagi salam pun kadang susah. Dekat bus kan, nak bagi salam tak keluar suara kan. Memang betul. Kita kena admit cabaran tu. Dan kita kena bersedia juga untuk buka kita punya mind ni dan accept sesuatu yang baru. Sebab tu orang kata, untuk dapatkan benda yang tak pernah kita dapat, kita kena sanggup buat benda yang kita tak pernah buat. Memang betul. Kalau nak tanya dulu kan, pernah tak approach orang dekat, saya pernah belajar dulu approach dekat KL Central. Saya rasa macam benda tu, ya Allah, apa benda yang aku buat ni kan. Macam teruk sangatlah hidup masa tu. Kan? Sebab tak ada dalam agenda hidup saya masa tu. Tapi sebab mengenangkan, mungkin ini benda yang boleh mengubah hidup saya. Taklah teruk sangat hidup masa tu. Tapi saya nampak, orang kata, peluang kehidupan yang lebih baik. Saya tengok saya punya senior kan, manager masa tu. So saya sedia terima untuk berubah.
Dan itu yang saya nampak lah. So pada saya, Naim satu contoh setakat ni satu contoh yang SB part time boleh ambil. Bukan hanya dari segi skill set dia, tapi lebih kepada mindset lah. Sebab tu kalau dengar contoh Naim cara dia buat prospek, banyak Facebook, banyak Instagram kan, dan kita pun rasa nak ikut kan. Kau nak ikut boleh, tapi ikut betul cara tu. Dan kalau kita tengok sebenarnya dia bukannya semata-mata kat situ starting je Instagram kan, tapi ada masa call. Betul, ada masa memang kena jumpa one-to-one kan. Lepas tu balik rumah selalu pukul apa? Kadang 2-3 pagi. Maksudnya kena ada willingness yang tu dulu. Sanggup ke tak sanggup? Kalau sanggup, insyaAllah tak ada apa yang mustahil lah. Itu yang saya nampak lah. This is the common untuk semua yang pernah, yang berjaya lah dalam bisnes ni. Tak kisahlah dia manager ke sekarang ataupun MD artis ke, lagi dia punya, orang kata makin tinggi dia punya tahap sukses tu, sebenarnya kerja dia pun kat belakang tu pun sebenarnya bukan mudah lah. Right. So itulah sikit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. First sekali you all rasa syukur tak hari ni you all hari ni dapat dengar Naim punya sharing? Kan? Sebab sebenarnya kita datang sini dan dia datang sini, sebenarnya kita punya rezeki. Rezeki tu Allah bagi. Ada orang nak dengar tapi tak dapat peluang datang. Kan? So alhamdulillah Allah bagi kita rezeki. Okay, satu. And then apa saya tengok pada Naim ni kan? Saya rasa ada benda yang sama, ialah dia ada belief. Dia belief pada bisnes ni, dia belief produk yang kita ada boleh bantu orang, dan dia belief pada proses. Saya tengok kita nampak dia dah close 200,000. Tapi you dengar tak cerita dia tadi? Dia jumpa orang ni belum tentu close. Tapi macam mana dia tak close? Dia follow orang dekat Instagram, dia follow orang dia punya posting. So itu semua proses. So proses ni adalah benda yang perlukan sabar. So sabar ni, cara nak dapat sabar ialah sebab dia ada belief. Kalau dia tak believe benda ni boleh bantu, kalau dia tak believe bisnes ni boleh bantu orang, saya tak rasa dia akan sabar. Then that's why dia cakap tadi, bila dia present, dia ada rasa, rasa tu penting. Dia ada rasa kenapa orang ni kena ambil sekarang. So benda tu yang penting. So bila kita kita already in this business, kita mesti ada belief satu bisnes ni memang boleh buat. Sebab orang lain boleh buat, takkan kita tak boleh buat. And then bisnes ni juga boleh bagi produk yang memang boleh tolong orang. Dan ketiga, kita mesti believe pada proses. Jangan tak close sekali, down berkali-kali. Kan? So tak close sekali, cuba lagi banyak kali. Okay? And then lagi satu saya perasan dia follow system and structure lah. Dia cakap tadi kalau dia down, datang office. So ramai orang kadang-kadang takut datang office. Kan? Takut kena tanya, kau macam mana? Takut nak jawab kan. So kita ada mindset makan gaji. Tapi kalau kita ada mindset business, kita tak takut nak datang office sebab kita nak improve. So kalau you ada problem, okay, satu, you stay close macam dia cakap tadi. Dia reach out balik Arif, dia reach out buddy dia. So jangan takut, nombor satu, jangan takut nak jumpa leader. Aku tak ada case ni, tak naklah jumpa leader, tak naklah datang sharing. Sebab in the end, yang rugi ialah kita. Okay? And then follow system and structure and sekejap, saya ada tulis tadi. Lagi satu ialah mesti rajin belajar. Kan dia cakap dia punya presentation berubah ikut kuarter. So dia tak pakai benda yang sama berulang-ulang sampai dia sendiri rasa boring nak share. So dia pergi belajar, dia upgrade. Belajar, upgrade. So itulah sebenarnya cara kita nak berkembang dalam bisnes. Kalau kita pakai cara yang sama, takut nanti kita punya energy pun tak boleh sampai. Sebab kita pun rasa macam boring dengan presentation kita kan. So sentiasa upgrade ilmu. Datang office, belajar, and then ada training, pergi training. Sometimes saya tahulah you all semua part time kan. But then kalau katakan ada kelas, ada training yang you kena ambil cuti, you kena belajar, you kena ambil lah cuti. So you all pilih untuk part time dulu kan. So kalau kena ambil cuti satu hari, belajar. Let's say kita ada this new product coming. Hari Rabu ni ada training dekat Kelang. So ada tak you ambil inisiatif untuk datang dan belajar pergi kelas tu? Sanggup tak ambil cuti nak pergi belajar? Atau you akan terawang-awang apa produk baru tu?
So dia tunjukkan pada kita tadi apa yang dia share ialah dia tunjukkan dia rajin belajar dan dia rajin upgrade ilmu dia. So saya rasa benda tu adalah benda common lah. Benda common kalau you tengok orang berjaya kan, dia takkan buat benda yang sama. Dia akan sentiasa upgrade. Itulah.